Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, peluang serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Bagi menyambung pengajian kitab kita tuan-tuan, insya-Allah pagi ini sebagaimana tuan-tuan maklum, kita baca kitab Tauhid Baku Iman. Sambung muka surat, kalau tuan-tuan masih ingat, saya lupa tuan-tuan. Baru sebulan lupa. Yang tajuk yang saya ingat ni adalah kita akan sambung ciri ketuhanan yang keempat, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu sambungan dia. Ciri yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, muka surat 8. Tapi kita dah baca dalam kuliah sebelum daripada ini. Bulan 7 itu kita dah baca. Ya? Betul. Bulan 7. Itu last kita. Sambungan muka surat 9 kalau tak silap. Ya? Muka surat 8. Oh, bagus je lah. Maka ia bukan jiri, mungkin di situ. Oh, okey, dua bagi dan bukan i'rab. Alright, okey. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kita sambung muka surat 8 dua baris dari bawah, iaitu dan bukan i'rab. Iaitu sifat yang berubah-ubah yang tiada sah terasing daripada jirim. Itu dia punya sambungan kita. Baik, sambungan ni tuan-tuan, dia pendetilan kepada apa? Kepada makna mukhalafatu ta'ala lil hawadis yang kedua. Kita ulas sekali lagi tuan-tuan. Sifat ataupun ciri ketuhanan yang keempat ini, nama dia ialah mukhalafatuhu lil hawadis. Itu nama. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini nama bagi salah satu sifat yang berada pada diri Tuhan. Itu settle nama dia. Apa makna mukhalafatu ta'ala lil hawadith? Bukan kita nak tahu sekadar nama, tetapi yang paling penting yang kita nak tahu ialah makna di sebalik nama. Apabila tuan-tuan kita sebut makna di sebalik nama, kita nak kepada makna hakikat, bukan makna bahasa. Wacalah tuan-tuan. Apabila saya sebut nama tuan-tuan, saya bukan nak kepada nama bahasa tuan-tuan, saya nak kepada diri tuan-tuan. Tu. Begitu juga nama Allah Ta'ala, nama sifat Allah Ta'ala ini kita bukan nak pada bahasa sahaja, tetapi pada makna. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis pada bahasanya ialah bersalahan. Itu dari segi terjemahan. Bersalahan dengan yang baru. Okey. Jadi makna bersalahan, kita akan ulang sekali lagi sebelum pendetailan tajuk hari ini. Makna bersalahan ini ialah tak sama ataupun
tak serupa, tak sama. Tak serupa tu mungkin bahasa asing bagi tuan-tuan, iaitu tak sama. Apabila kita kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi, bersalahan dengan segala makhluk, dengan segala yang baharu. Allah Ta'ala ini tak sama dengan makhluk ataupun dengan baharu, itu istilah dia. Tak sama ini meliputi ataupun merangkumi 3 aspek. Tak sama dari sudut diri, tak sama dari sudut ciri, dan tak sama dari sudut perbuatan. Ini umum tuan-tuan. Sebelum kita detailkan satu persatu, kita akan detailkan 3 aspek ini. Apa makna tak sama diri Allah dengan diri makhluk? Apa makna tak sama diri Allah dengan ciri makhluk? Apa makna tak sama dengan ciri Allah, tak sama ciri Allah dengan ciri makhluk? Dan yang ketiganya, apa makna tak sama perbuatan Allah dengan perbuatan baharu? Dia makna dia. Baik, kita dah settle tuan-tuan. Yang pertama, kita dah tahu makna Allah tak sama dengan diri. Pendetailan yang kedua ini kita akan sambung. Allah ini dia tak sama dengan ciri Allah. Aspek yang kedua ialah ciri ataupun sifat. Sifat Allah Ta'ala ini dia tak sama dengan sifat baharu. Baik, kita akan sambung di situ. Sebelum tu tuan-tuan, kita nak bagi clear dulu. Kita nak bagi clear dia punya panggil bahasa akademik tauhid. Sebab yang mengelirukan kita, yang menjadi penhalang kepada kita untuk faham, terkadang ialah bahasa. Apabila tuan-tuan clear bahasa dia, istilah yang diguna pakai dalam medan ilmu tauhid, maka insya-Allah kita akan clear sampai target yang kita nak faham apa makna Allah tak sama dengan makhluk. Dia umumnya tuan-tuan, umumnya sifat ini secara spontan apabila kita guna mukhalafah, spontannya apa yang kita faham, Allah ini dia tak sama dengan makhluk. Itu sahaja. Statement yang paling ringkas tetapi perlu kita faham pendetailan. Apabila kita kata Allah tak sama dengan makhluk, dia meliputi apa tuan-tuan? Meliputi 3. Allah tak sama dari sudut zat, Allah tak sama dengan makhluk dari sudut sifat, dan Allah tak sama dengan makhluk dari sudut perbuatan. Ini pendetailan. Apabila kita tahu pendetailan, tuan-tuan guna ayat yang simple sahaja. Tuan-tuan kata Allah Ta'ala dia sifat dia, ciri dia, konsep dia, dia tak sama dengan makhluk. Jangan samakan dengan makhluk. Dia tak akan sama dengan makhluk sampai bila-bila. Belum makhluk ada, dia tak sama dengan makhluk, dan selepas makhluk dibinasakan oleh Allah Ta'ala juga dia tidak akan sama dengan makhluk. Maka simple sahaja ayat dia tak sama. Tuan-tuan akan faham apabila tuan-tuan tahu pendetailannya. Maka tak sama ini meliputi 3. Apa dia? Yang pertamanya, Allah tak sama dengan makhluk dari sudut diri dia. Maka kita nak tahu apa makna Allah tak sama dengan makhluk dari sudut diri. Itu yang kita nak satu persatu. Kemudian kita dah tahu ketiga-tiga, tuan-tuan sebut satu ayat cukup. Untuk membayangkan tak sama diri macam mana, tak sama ciri macam mana, tak sama perbuatan macam mana. Itu cara untuk kita mengolah ciri Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita clear. Apabila kita clear, tuan-tuan tak perlu pendetailan, hanya menggunakan ayat simple, Allah tak sama dengan makhluk. Orang tanya tak sama ni macam mana? Itu apabila orang tanya macam mana Allah tak sama, perlukan pendetailan. Tak sama dari sudut diri dia, tak akan sama dengan makhluk. Ciri yang ada pada dia tak sama dengan ciri yang ada pada makhluk. Dan yang ketiganya, perbuatan Allah dia tak akan sama dengan perbuatan makhluk. Baik, kita terus go through kepada ciri yang kedua. Aspek yang kedua. Apa makna tak sama? Allah tak sama dari sudut sifat. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Apa maknanya? Baik, sebelum tu tuan-tuan, saya akan recall sekali lagi secara umum saja ayat yang umum. Maksud Allah tak sama dari sudut zat dulu, supaya tuan-tuan jangan keliru dengan poin yang kita nak masuk hari ni. Allah ni tuan-tuan dia tak sama dengan diri. Maksud dia apa?
ayat dia yang kita dah bahas sebelum daripada ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bersifat, bercirikan tak sama dengan baharu dari segi zat. Dengan makna apa? Dengan makna Allah bukan jirim. Itu lahir ayat. Apabila kita kata Allah tak sama dengan makhluk dari sudut diri dia, diri Allah tak sama dengan makhluk, maksud apa? Allah Ta'ala ini bukan jirim yang mengambil ruang untuk keberadaannya. Itu saja ayat dia. Apa makna Allah tak sama dengan makhluk dari sudut diri? Diri Allah, zat Allah tak sama dengan kita. Apa makna dia? Makna dia Allah Ta'ala ini bukan jirim. Itu saja penafian dia. Allah bukan jirim yang mengambil ruang untuk kewujudannya. Allah ni tuan-tuan, dia nak wujud, dia nak ada keberadaannya, keberadaan diri dia, dia tidak mengambil ruang untuk dia ada. Kita, itu dia kata tak sama dengan diri kita. Diri makhluk ni tuan-tuan, sebutlah apa saja makhluk. Jirim, kita panggil jirim. Maka untuk keberadaan dia, kewujudan dia, dia mesti mengambil ruang untuk berada. Itu beza satu. Itu ayat yang simple. Kalau ayat detail kita dah bagi. Ayat detail dia macam mana ayat detail? Ayat detailnya Allah Ta'ala ini bukan jirim yang mengambil ruang untuk keberadaannya, dan bukan jisim yang boleh dibelah, dibahagi, dan juga bukan jauhar firid ataupun atom yang tidak mampu dibelah bahagi. Habis petit. Itu dia punya vocab. Dia punya vocab dia. Kenapa ulama perincikan lahir vocab, tuan-tuan, istilah? Kenapa? Kerana menggambarkan. Poin satu je keyword dia, tuan-tuan. Kata kunci dianya. Ulama nak bahas, nak terang kepada kita, Allah Ta'ala tak sama dengan diri makhluk. Maka apa saja nama diri makhluk, nama ini dalam bidang ilmu tauhid. Apa nama-nama makhluk yang kita pernah bagi kepada tuan-tuan? 10 jenis nama. Gunalah apa saja nama makhluk, tak sama. Sebab itu ada 3 istilah di sini. Apa di istilah yang kita guna? Allah Ta'ala bukan jirim. Jirim itu makhluk yang mengambil ruang untuk kewujudannya ataupun keberadaannya. Dan Allah Ta'ala juga bukan jisim. Jisim ni sama juga makhluk. Tetapi kenapa ditukar daripada jirim bertukar jisim? Nisbah. Nisbah. Kalau benda itu, makhluk itu, konsepnya, jenisnya, boleh kita inqisam. Inqisam ni maksudnya boleh dibelah, dibahagi, dipotong, dikerak. Itu panggil inqisam. Kalau benda itu boleh dibelah, dibahagi, dan apa saja kita boleh buat, maka bertukar nama daripada jisim kepada daripada jirim kepada jisim. Dia bukan jisim yang boleh dibelah, dibahagi, ataupun dipanggil jisim yang latif seperti cahaya. Seperti cahaya, seperti malam. Ataupun ada istilah yang ketiga. Makhluk juga yang ketiga. Apa dia? Ada satu benda, tuan-tuan, yang betapa halusnya benda kejadian Allah ini, yang tidak boleh dibelah, dibahagi. Dinamakan istilah ilmu kalam jauharah ataupun jauhar fird. Kita panggil atom. Tapi atom bukan atom dalam bidang biologi, bukan sains. Dia hampir sama saja. Benda yang paling kecil, tuan-tuan, benda itu tak mampu nak melihat dengan mata kasar kita. Kecilnya benda itu tak boleh dibelah, dibahagi. Maka istilah inilah lahirnya, nak menggambarkan Allah bukan benda sekecil-kecil. Tak boleh nak gambarkan Allah seperti jirim, tidak. Allah seperti jisim, tidak. Allah seperti jauhar firid, benda yang paling halus pun tak. Kenapa? Kerana kesemua nama vocab itu merujuk kepada makhluk, sedangkan Allah bukan makhluk. Itu sahaja kata. Okey, dalam bahasa Jawi. Dalam bahasa Jawi, jim, waw, ha, ra, jauhar, dia ada di bawah ni, tuan-tuan. Kita tak baca lagi. Ada di bawah ni. Di bawah ni. Dan bukan jauhar firdun. Dah kita dah baca bulan lepas. Dan bukan ia jauhar firdun.
Dan bukan ia arak. Okey. Kita baca bulan lepas. Baik, settle tuan-tuan. Itu maknanya Allah Ta'ala tak sama. Tak sama dengan makhluk. Apabila sebut Allah tak sama dengan makhluk, maka tak sama, aspek yang pertama, Allah tak sama dari segi zat. Apabila kita kata diri Allah tak sama dengan diri makhluk, nak menggambarkan diri makhluk ini, lahir 3 istilah. Tuan-tuan tak perlu hafal istilah ini. Memadai tuan-tuan faham. Walaupun tak ingat istilah, tapi aku ingat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Sebutlah istilah makhluk tu apa pun, tak sama. Tuan-tuan boleh nafi, ternafi. Tak perlu. Johafiri apa? Jisin apa? Jirin apa? Kerana jirin, jisim, johafiri, 3 istilah ini nak menggambarkan bahawa itu nama merujuk kepada makhluk. Tu. Settle. Yang kedua, dan bukan ia arak. Ini dan bukan ia arak. Yang kedua tuan-tuan, makna Allah Ta'ala tak sama pada sifat. Allah tak sama pada sifat. Baik, kita kembali balik, kita pernah sebut kat tuan-tuan, basicnya tuan-tuan, dalam ilmu kalam, basicnya ada 2. Pertama, istilah pertama dipanggil zatun diri. Ini kena clear, sebab dia akan keliru apa itu arak. Ini istilah. Basicnya tuan-tuan, dia ada 2 istilah asas. Pertama, zat merujuk kepada diri. ZAT itu merujuk kepada diri, zat. Yang kedua tuan-tuan, dia panggil sifat. Sifat merujuk kepada ciri. Ini 2 istilah asas, zat dan sifat. Zat merujuk kepada diri dan sifat merujuk kepada ciri. Baik, 2 ni tuan-tuan, istilah 2 ini diguna pakai khusus untuk eksklusif untuk Allah Ta'ala. Apabila nak sebut diri Allah, kita guna zat Allah. Apabila kita nak sebut ciri yang ada pada Allah, kita guna sifatullah, sifat Allah. Kita sedang belajar tuan-tuan 13 sifat Allah Ta'ala. Kita tak guna 13 arak Allah, tak guna. Kerana istilah sifat merujuk kepada ciri yang ada pada diri Allah Ta'ala. Settle tuan-tuan, ini istilah basic. Ada satu lagi, ada 2 lagi istilah yang sama, tapi dia merujuk kepada makhluk dengan gaya bahasa berbeza. Tuan-tuan faham tadi, kalau diri dan ciri merujuk kepada Allah, kita guna zat dan sifat. Kalaulah makhluk, diri makhluk dan ciri yang ada pada makhluk, konsep yang sama tetapi nisbah kepada makhluk, gaya bahasa berbeza. Kita tak guna bahasa yang diguna pakai merujuk kepada Allah. Apa bahasa yang kita guna tuan-tuan? Kalaulah makhluk, kita tak guna zat, kita tukar kepada jirim. Jirim itu tuan-tuan istilah diri makhluk, diri baharu. Kenapa ditukar? Kenapa ulama global vocab apa nama ini, mufradat ataupun kita panggil istilah ini? Kerana nak memudahkan perbincangan kita, bahasa ini merujuk kepada Allah Ta'ala dan istilah ini merujuk kepada makhluk supaya dia tak bertukar walaupun sama. Maka diri makhluk tuan-tuan kita panggil apa? Diri makhluk kita menggunakan istilah jirim. Jim, ra, mim. Jirim. Dan jirim ini tuan-tuan diri dia. Diri dia. Diri apa? Diri makhluk. Maka diri makhluk dia ada sifat ataupun ciri tuan-tuan. Ya, dia ada ciri. Kita ada ciri. Tuan-tuan ada ciri. Gelas ada ciri. Apa saja makhluk ada ciri. Maka konsep pengenalan makhluk sama juga dengan konsep pengenalan ketuhanan. Apa dia? Nak kenal makhluk, kita kenal melalui ciri yang ada pada makhluk. Maka konsep yang sama juga, pendekatan yang sama juga tuan-tuan, metodologi yang sama juga, kenal Allah Ta'ala melalui pendekatan mengenal ciri yang ada pada Allah. Sama. Sebab itulah
Cara untuk kita kenal Allah melalui perantaraan mengenal makhluk. Maksud konsep yang ada pada makhluk. Kalaulah ciri yang ada pada makhluk, kita tak panggil sifat, tuan-tuan. Kita panggil arad. Dia bertukar. Arad. I'radat. A-R-A-D-H. Tuan-tuan hijau ke mana pun tak apa. Malay ni tuan-tuan hantam bedal ya. Nak buat aku English pun boleh, Malay pun boleh, bahasa tuan-tuan pun boleh. Guna Jawa pun boleh. Arad. Cuma jangan silap sebut lah. Jangan jadi arak pula. Ni aradun. Arad. Arad ni apa, tuan-tuan? Arad ini istilah merujuk kepada ciri yang ada pada makhluk. Contoh, tuan-tuan. Putih yang ada pada kopiah, dia tak panggil sifat kopiah, dia panggil arad yang ada pada kopiah. Pertukar, dah bertukar. Putih ini sifat. Ya. Sifat yang ada pada kopiah. Baju, warna baju. Ya. Warna baju kita panggil arad. Manis kita panggil arad. Masin kita panggil arad. Kenapa? Karena manis, masin, tawar dan sebagainya itu dia panggil sifat yang ada pada benda. Maka sifat yang ada pada benda bertukar daripada sifat kita panggil arad. Baik, settle. Maka tuan-tuan, apabila kita faham istilah, makna Allah tak sama dari segi sifat. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Sifat Allah Ta'ala tak sama dengan sifat makhluk. Apa makna dia? Makna dia, tuan-tuan, sifat Allah Ta'ala itu bukan arad. Tu je, simple saja. Sifat Allah Ta'ala tak sama pada sifat, merujuk kepada sifat Allah Ta'ala bukan arad. Itu saja, simple. Mana sifat makhluk yang berdiri sendiri ada kaitan? Sebab dia Ustaz cakap tadi pada dia ni tak sama dengan dia sendiri. Ya, baik. Apa kaitan dia dengan satu sifat lagi yang kita akan belajar? Kita dah belajar sifat yang nama dia ialah qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Belum. Kita akan belajar sifat yang kelima. Yang kelima, berdiri sendiri. InsyaAllah. Adakah ada beza dengan berdiri sendiri? Ya. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan belajar sifat yang kelima, iaitu berdiri sendiri. Yang ni, apa maksud berdiri sendiri? Ada dua makna. Dua maksud berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu terjemahan daripada qama, daripada berdiri, qiyaman. Qama yaqumu qiyaman. Jadi, kita akan belajar ada dua makna berdiri sendiri. Bukan dari kita faham dari sudut lugah saja, bukan faham dari sudut bahasa berdiri sendiri, duduk boleh bangkit sendiri, bukan. Dari sudut bahasanya, dari sudut maknanya, qiyamu binafsih ni mampu Allah ni bersifat apa? Berdiri sendiri. Dia tidak berhajat kepada zat yang lain untuk keberadaannya. Tak memerlukan kepada yang lain. Ini salah satu makna. Kenapa? Dia beza. Ini dia ada kaitan dengan tak sama. Kita ini nak keberadaan diri kita ni, tuan-tuan, kewujudan diri kita ada kaitan dengan yang lain. Tuan-tuan nak ada di dunia ni, saya nak ada di dunia, kewujudan saya hari ni 40 tahun yang lepas, kewujudan saya, keberadaan saya ada kaitan dengan yang lain. Apa makna dia? Ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Maknanya saya ni, sifat saya, tuan-tuan, kewujudan saya berhajat kepada Allah Ta'ala yang mencipta. Itu dia panggil, kewujudan kita ini ada keterikatan, ada kaitan, ada hubung kait dengan Allah Ta'ala, dengan kewujudan Allah Ta'ala. Kalau Allah tak wujud, tuan-tuan, kita juga tak akan wujud. Tetapi lainnya Allah, tuan-tuan, lainnya Allah. Ini dia ada kaitan yang abang tanya. Lainnya Allah Ta'ala,
kewujudan Allah, keberadaan Allah. Allah sifat dia ada, diri dia ada, sifat dia ada, perbuatan dia ada. Kewujudan dia tidak ada kaitan dengan yang lain. Tidak ada kaitan dengan adanya benda lain. Makna apa tuan-tuan? Makna dia tak berhajat kepada orang yang mencipta dia. Itu bahasa mudah. Kita berhajat kepada orang mencipta kita. Sebab tu kewujudan kita terikat dengan kewujudan Allah. Tanpa adanya Allah, maka tidak ada kita. Kerana kita ada dengan dicipta. Tetapi Allah ini dia tidak berhajat kepada pencipta. Dan dia tidak berhajat kepada ruang untuk keberadaannya. Itu dua makna qiyamuhu ta'ala nafsih. Baik, settle. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bukan ia jirim. Maksudnya bahasa mudah dia tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tak sama pada sifat merujuk kepada sifat Allah Ta'ala bukan arak. Bukan ciri. Bukan arak. Dan bukan ia Allah Ta'ala jauhar firi, iaitu ni dah lepas. Dan bukan ia Allah Ta'ala itu arak. Bukan ia sifat Allah Ta'ala arak. Apa dia arak? Iaitu sifat yang berubah-ubah, yang tiada sah terasin daripada jirim. Ini arak kita panggil, iaitu ciri yang berada pada jirim. Arak ni tuan-tuan, dia tak boleh terasin daripada jirim. Baju tak boleh terasin, putih tak boleh terasin dengan baju. Manis tak boleh terasin dengan gula. Masin tak boleh terasin dengan garam. Maka masin itu arak, garam itu jirim. Maka Allah Ta'ala tuan-tuan, dia bukan arak. Bukan jirim, dah lepas. Kita dah bahas, bukan jirim. Sekarang ni, Allah Ta'ala bukan arak. Kenapa nak kena ternafi? Kena nafi? Kerana memang Allah bercirikan begitu. Sebutlah apa nama, kita kena tolak nafi. Kerana Allah Ta'ala dia tak sama dengan arak. Mana contoh arak? Seperti warna putih, kuning, gerak. Gerak pun ciri yang ada pada jirim tuan-tuan. Dia panggil ciri yang ada pada jirim. Gerak, berjalan, turun, tu gerak. Turun daripada atas ke bawah, naik daripada bawah ke atas. Maka Allah turun, Allah naik. Itu kena faham apa makna penggunaan istilah. Apabila kita baca hadis tuan-tuan, sifat ini sangat-sangat penting untuk kita faham sebelum kita memahami hadis. Maka nak faham hadis secara betul tuan-tuan, nak berinteraksi dengan hadis secara betul, inilah dia punya basic, ilmu basic. Sebelum kita berinteraksi dengan hadis yang menggunakan istilah-istilah makhluk. Antara penggunaan istilah makhluk yang digunakan oleh Allah Ta'ala, Allah turun sepertiga malam melihat hambanya sedang melakukan ibadat. Apabila spontan kita faham Allah turun, kalau tanpa ilmu asas ini tuan-tuan, apa yang kita bayangkan? Allah Ta'ala ini daripada langit ketujuh, dia turun seperti turunnya kita ke langit dunia untuk melihat siapa hamba sedang melakukan ibadat 1/3 malam. Nampak tak? Sedangkan bukan turun yang sebagaimana kita faham. Turunnya itu bukan turunnya diri Allah, bukan turunnya sifat Allah, tetapi turunnya di situ ulama takwil, turunnya rahmat Allah Ta'ala. Turunnya kebaikan, Allah menurunkan kebaikan, Allah menurunkan rahmat, yakni bentuk kebaikan kepada siapa yang bangkit beribadat di tengah malam. Keberkatan turun di tengah malam, kebaikan turun di tengah malam tanpa kita sedar, tanpa kita faham apa dia kebaikan. Kadang-kadang Allah tak jelas rahsia yang kita dapat hasil daripada kita beribadat malam. Berkatnya rezeki kita, berkatnya harta benda kita, berkatnya keturunan kita, berkatnya masa kita tuan-tuan, hasil daripada ibadat kita. Itu makna turun. Jangan kita faham, malam ni nak bertemu dengan Allah. Dating malam ni dengan Allah. 1/3 malam Allah turun. Itu bahaya kalau kita tidak ada asas-asas yang kukuh dalam memahami ayat-ayat yang ada bersama
dengan makhluk. Dan gerak, dan diam, dan rasa, dan nyawa, dan bau, dan suara, dan sejuk, dan panas, muda, tua, dan lainnya. Semua ini ciri arak, tuan-tuan. Muda, tua, merujuk kepada masa. Maka Allah Ta'ala, dia tidak bermasa. Dan lainnya daripada tiap-tiap sifat a'rad. A'rad tu jamak. Jamak daripada a'radun. Dan bukan ia ada pihak. Ini masih lagi ciri jirim. Masih lagi apa nama ni? Arak. Kerana arak ini dia ada beberapa bahagian. Ini pihak. Dan bukan ia, ya Allah Ta'ala itu ada pihak. Maka mana pihak? Arah. Maka tiada ada baginya kanan. Pihak ini arah. Allah Ta'ala ini tidak ada arah mana-mana. Pihak ataupun arah, dia panggil jihah sittah. Dia panggil arah 6. Kiri, kanan, depan, belakang, bawah, atas, atas, bawah. Dia panggil jihah sittah. Arah 6 ini Allah Ta'ala tidak bercirikan arah. Kenapa? Karena arah itu dia termasuk dalam pembahagian arak. Termasuk dalam pembahagian arak. Iaitu arak itu apa? Arak itu ciri yang ada pada jiri. Kita ciri, maka kita ada arah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Maka tiada ada baginya, bagi Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala itu kanan atau kiri, dan tiada hadapan atau belakang, dan tiada baginya, bagi sifat Allah itu atas, tempat. Atas ni merujuk kepada tempat. Atau bawah, Allah Ta'ala bukan berada di bawah, Allah Ta'ala bukan berada di atas. Dan tiada baginya muka, walaupun dia sebut muka. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu antara ayat-ayat yang digunakan. Selain daripada ayat dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala kata muka aku kekal. Wajahku, kata Allah, kekal. Maknanya wajah dia ini bersifat kekal. Tu. Wajah tu dia bukan makna wajah kita, bukan makna muka. Kerana Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tak sama dari segi diri. Kalau makhluk ni, diri makhluk ini ada anggota, muka, tangan, kaki dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala ini tidak sama diri dia dengan diri makhluk. Dan dia tidak ada anggota seperti anggota makhluk. Walaupun dia guna tangan. Yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan kamu. Tu dia gunakan anggota. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ayat yang kita baca dalam wajjahtu, muka aku hadapkan kepada muka Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi, aku menghadapkan muka aku kepada muka Allah. Allah yang mana? Fatara samawati wal arda, Allah yang mencipta langit dan bumi. Dalam doa iftitah kita baca, kita menghadap muka kita kepada muka Allah. Ada dua makna menurut ulama fiqh. Makna pertama, kita menghadap muka kita kepada Allah dengan makna apa? Bukan menghadap diri Allah ada muka, bukan. Maknanya pertamanya fizikal kita, muka kita menghadap kepada arah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yakni arah Kaabah. Tu wajah tu. Yang kedua, tuan-tuan, hadap muka kita dengan makna kita menghadap hati kita kepada Allah. Ini ulama tasawuf. Dia beza pentafsiran. Ulama tasawuf, dia jaga hati dia. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Hati aku ini khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mana? Allah yang mencipta langit dan bumi. Dia berbeza pentafsiran. Dan tiada baginya muka dan tiada baginya mata.
Allah tidak ada mata. Dia memandang walaupun dia ada sifat sama basar. Kita akan bahas tuan-tuan akan datang. Allah Ta'ala bercirikan pendengar. Dia mendengar segala benda yang ada, yang termasuk dalam bidang tugas pendengar. Kita akan belajar. Maka adakah Allah mendengar dengan mata? Tidak. Mata itu alat. Maka Allah Ta'ala dia tidak mendengar dengan mata, tetapi dia mendengar dengan sifat pendengar yang ada pada diri dia. Allah tidak bermata. Dan tiada baginya mata, dan tiada baginya telinga, dan tiada baginya lidah, dan tiada baginya tangan kanan atau kiri, dan tiada baginya tubuh badan, dan bukan ia sebelah mana-mana pihak, yakni mana-mana arah, dan bukan bertempat, dan tiada lalu atasnya masa siang atau malam, dan tiada bersifat ia dengan kecil atau besar. Kecil dan besar ni tuan-tuan ciri yang ada pada arak. Saiz dia panggil. Jadi kita tak cerita yang detailnya. Arak ini dia merakumi 7 ciri. Kita tak cerita yang tu, akan datanglah. 7 ciri termasuk saiz. Saiz ini ciri yang ada pada arak. Saiz kecil besar. Arah termasuk salah satu daripada 7 ciri yang ada pada arak. Baik. Allah Ta'ala dia tidak bersaiz, tidak bersifat dengan kecil atau besar. Adapun yang kita kata Allahu Akbar, artinya Allah yang maha besar, yang lebih besar, maka iaitu besar martabat, pangkat, kedudukan ketuhanan, bukan besar dirinya. Ni. Jadi Allah maha besar ni tuan-tuan, maksud dia ialah besar ini bukan merujuk kepada saiz diri, saiz ciri dia, tetapi merujuk kepada martabat ataupun power ataupun kedudukan Allah Ta'ala itu lebih besar daripada segala-galanya. Tidak ada tandingan. Dialah paling besar. Kedudukan dia, kemuliaan dia, martabat dia dan level dia. Itu maksud Allahu Akbar. Setiap kali kita takbir tuan-tuan, sama ada di luar solat, di dalam solat dan sebagainya, maka ingat takbir itu kita membesarkan Allah, bukan membesarkan diri, tetapi membesarkan, mentakzimkan Allah dengan makna mentakzimkan kedudukan dia, kemuliaan dia, pangkat dia, level dia. Sepertilah kita selalu sebut, pangkat yang ada pada raja, daulat tuanku itu merujuk kepada kuasa yang ada pada dia. Bukan kita membesarkan diri dia. Diri dia sama saja macam kita, cumanya dibezakan dia ini ada kuasa, ada daulah. Sebab tu daulah itu merujuk dalam bahasa Arabnya ialah power, ialah kekuasaan yang dimiliki oleh raja. Apabila dia tidak ada kekuasaan tuan-tuan, dia turun tahta, maka tidak ada lagi slogan daulat tuanku, dan dia tidak lagi diangkat, dibesar, dimulia, ditakzimkan oleh rakyatnya kerana dia bukan lagi berada di tahta. Itu konsep raja. Begitu juga Allah Ta'ala ini, apabila kita membesarkan dia, Allahu Akbar ini slogan untuk membesarkan Allah. Dalam solat, di luar solat, maka kita membesarkan dan memuliakan, mentakzimkan kedudukan dia, pangkat dia, level dia, bukan diri dia. Diri dia tidak ada saiz besar dan kecil. Artinya Allah maha besar itu, artinya Allah yang lebih besar, maka iaitu besar martabat, pangkat, ketuhanan, bukan besar dirinya, dan tiada mengambil faedah ataupun benefit ia Allah bagi dirinya dan bagi makhluk pada segala perbuatannya. Baik. Ini yang ketiga tuan-tuan. Masuk yang ketiga. Yang ketiga dah settle dah yang kedua. Yang ketiga ni Allah Ta'ala tak sama perbuatan dia dengan perbuatan baru. Kita dah faham Allah tak sama dengan diri Allah, tak sama dengan diri makhluk. Kita dah faham sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Dan yang ketiga tuan-tuan, Allah tak sama pula, perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Dan ini tuan-tuan, dalam yang ketiga ini, perbahasan ketiga ini kita akan detailkan kembali. Dalam tajuk yang lain, dia ada perkaitannya, dia ada hubung kaitnya, iaitu tajuk wahdaniyah. Wahdaniyah ini Allah Ta'ala bersifat tunggal pada 3 aspek juga. Tunggal dari segi diri dia,
Dia tunggal dari sifat dia, tak berbilang, dan tunggal dari segi perbuatan. Perbuatan dia tidak sharing dengan mana-mana perbuatan makhluk. Itu dipanggil tunggal pada perbuatan. Kita akan detailkan dalam wahdaniyah. Baik, di sini ni kita faham spontan saja tuan-tuan. Apa makna perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan baharu? Maka nak tahu tak sama ini tuan-tuan, kita kena tahu makna perbuatan. Apabila sebut perbuatan Allah Ta'ala, apabila sebut perbuatan Allah Ta'ala tuan-tuan, makna dia apa? Makna dia merujuk kepada mengadakan sesuatu benda dan mengadamkan, membinasakan sesuatu benda. Dia boleh mengadakan suatu benda yang baru, yang belum ada. Dia boleh mengadakan sesuatu benda dan dia boleh membinasakan. Itulah dinamakan perbuatan Allah Ta'ala yang tidak ada pada makhluk lain. Yang tidak ada pada kita. Kita tak mampu untuk nak mengadakan suatu benda yang tidak ada, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita ini, dalam istilah ilmu kalam, perbuatan baharu ini, dia tidak panggil perbuatan hakiki, tetapi dia panggil, perbuatan baharu. Dia tak panggil perbuatan hakiki. Kenapa? Kerana perbuatan hakiki ini merujuk kepada mengada suatu benda dan mengadan bahan mentah, proses jadi pattern. Itu kita. Adapun Allah, dia mengada daripada tiada kepada ada. Daripada besi tidak ada, dia boleh menjadikan besi. Daripada tanah tidak ada, dia boleh menjadi tanah. Daripada tanah itu, maka lahirlah unsur kita ini. Allah cipta daripada unsur tanah. Tanah itu alat, ya, tapi alat itu dicipta oleh Allah Ta'ala. Asalnya belum ada. Tanah ini daripada belum ada, Allah cipta. Ada dan dia boleh binasa. Itu dipanggil perbuatan. Adapun adan dan tiada mengambil faedah. Faedah tu dipanggil manfaat. Benefit. Allah buat satu benda bukan dia nak mengambil faedah daripada apa yang dia buat. Kalau kita buat satu benda, kita nak nak ambil manfaat daripada suatu benda yang kita buat. Tapi Allah tidak. Ini kena faham juga tuan-tuan, konsep inilah asas untuk kita faham. Allah Ta'ala buat kita ini tujuannya untuk beribadat kepada dia. Itu jaga. Yang tu di situ tu kena faham apa maksud sebenar Allah nak. Kalaulah dia buat satu benda untuk ada benefit kembali pada diri dia, maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Allah tidak bersifat dengan ghaniyum. Allah tidak bersifat dengan kaya. Dia masih lagi berhajat kepada satu benda. Contoh tuan-tuan paling simple. Nak bahas ini, dia lahir banyak isu. Antara isu yang simple tuan-tuan, Allah Ta'ala nak meletakkan makhluk dia ni, manusia ini, dalam syurga ataupun neraka. Ini paling simple isu tuan-tuan. Nak bahas, ada relate, ada kaitan dengan perbuatan Allah yang tidak berhajat kepada sebaran benefit. Dia buat satu benda, dia tak berhajat kepada sebaran tujuan untuk dia ambil. Mana contoh tuan-tuan? Paling simpelnya ialah Allah sediakan neraka, Allah sediakan syurga, dan dua tempat ini sahaja dalam mazhab kita tuan-tuan. Dalam ahli sunnah wal jamaah dia tidak ada tiga. Walaupun ada pahaman lain, ada tiga. Pahaman kita ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, ending kita di mana? Sama ada syurga ataupun neraka. Itulah dia panggil darul akhirah. Dar ini apa tuan-tuan? Dar ini ialah asal dar ini kampun. Asal dia kampun akhirat. Makna apa kampun akhirat? Maknanya tempat tinggal kita selama-lama. Tidak ada penghujung. Kalau kita pilih, kita desainkan kehidupan kita di dunia ini untuk berada di syurga, kekal selama-lama di syurga. Kita yang memilih untuk desain kehidupan kita. Kalau kita desain patternkan kehidupan kita untuk ke neraka tuan-tuan, maka dar akhirat kita, penghidupan selama-lama neraka. Tak akan berakhir. Maka apa isu yang kita nak? Isu yang kita nak cerita, Allah Ta'ala ni dia pilih nak letak neraka ataupun syurga. Apa dia punya kriteria dia? Kriteria basicnya tuan-tuan, ni basic.
mesti orang itu lebihan pahala daripada dosa. Setiap orang tuan-tuan, dia ada dosa dan pahala. Tidak ada mana-mana manusia tanpa dosa, tidak ada. Mana pun manusia tuan-tuan, dia akan ada dosa dan pahala. Cuma kita ini nak cuba minimize ataupun kurangkan kesalahan dengan Allah Ta'ala, supaya banyak reward daripada kesalahan, banyak bayaran daripada kesalahan, banyak baik daripada jahat. Itu saja kehidupan kita. Setiap hari kita nak buat benda, maksimumkan kebaikan daripada kejahatan. Sebab baik dan jahat semua orang akan lakukan. Maka kriteria asas yang Allah pilih untuk berada di dar ini, di negeri akhir ini, kalau lebihan pahala, Allah letak dalam syurga, kurang pahala, Allah letak dalam neraka. Ini asas pemilihan. Baik, timbul isu. Maka isu dia apa tuan-tuan? Allah Ta'ala nak meletakkan makhluk ini dalam syurga ataupun neraka, dia berhajat kepada apa? Kepada pahala. Dia buat pahala, rupanya dia nak ambil benefit daripada pahala. Apa yang dia nak pahala? Dia nak menjadikan orang banyak pahala ini untuk diletakkan dalam syurga, dia neraka ini bagi orang yang banyak dosa. Itu spontan yang kita faham. Maka kita kena relate dengan sebenar-benar perbuatan Allah Ta'ala. Dia buat pahala, adakah dia nak benefit? Tidak. Dia buat syurga, adakah benefit untuk letak orang salah, untuk letak orang baik? Tidak. Cuma pada umumnya, pada adatnya, orang panggil rahsianya, hikmahnya, rahsia dia, hikmah dia, dia buat pahala ini untuk apa? Untuk bagi kepada kita dan untuk letak dalam syurga. Itu hikmah, untuk rahsia umumnya. Tetapi sebenar-benar tidak. Sebenar-benar tuan-tuan, dia tidak berhajat kepada pahala kalau dia nak meletak kita dalam syurga. Dia boleh letak kita walaupun banyak pahala, dia boleh letak dalam neraka, kerana dia tidak berhajat kepada pahala dan dosa untuk dia letak kita di mana saja. Ini asas dalam ilmu akidah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita faham asas ini, barulah kita faham kenapa orang yang tidak ada pahala dan dosa Allah letak dalam syurga. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan, kita pernah sebut sebelum daripada ini, menjadi isu di kalangan para ulama menentukan anak yang belum balik mati ke mana arah hidup mereka. Satu. Yang kedua, masa depan orang gila, sama je status orang gila ni tuan-tuan, status dia sama dengan kanak-kanak. Kenapa? Kerana mereka berada dalam satu kategori. Dia panggil kategori orang yang tidak ditaklif oleh Allah. Tidak ada dosa dan pahala, orang gila. Maka orang gila, orang mati belum balik, dan orang yang belum dibangkit Nabi. Mereka hidup zaman fitrah, zaman tidak ada Nabi. Mereka lahir tuan-tuan, mereka hidup pada zaman yang tidak diturunkan Nabi. Mereka melakukan apa sahaja kesalahan, tidak dikira kesalahan. Mereka melakukan apa sahaja kebaikan, tidak dikirakan pahala. Maka rekod mereka, prestasi mereka, zero pahala, zero dosa. Ini tiga kategori ini ke mana hala tuju mereka. Mereka tidak ada dosa untuk ke neraka, mereka tidak ada pahala untuk ke syurga. Maka mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan, mereka akan ke syurga. Kenapa? Kerana dengan sifat rahmat Allah, Allah tidak berhajat kepada pahala untuk dia caturkan siapa penghuni syurga. Cuma adatnya, hikmahnya, rahsianya, nak letak dalam syurga mesti ada ciri, mesti ada kriteria. Tapi kalau tak ada kriteria pun, dia boleh pilih nak berada dalam syurga dengan power yang ada pada dia. Kerana dialah power. Syurga dia buat, dia boleh tentu siapa yang dia nak letak dalam syurga. Adil ke tidak Allah? Ya, tetap dia adil kerana itu milik dia. Dia boleh catur mengikut bidan kuasa dia. Tapi mazhab ada 1, 2, 3 firqah tuan-tuan. Dia kata mereka ini tidak akan ke syurga dan tidak akan ke neraka. Mereka berada di tengah-tengah. Rupanya ada juga di tengah-tengah. Ada juga di tengah-tengah. Tu hak dia panggil sesat lah. Tak ada, hidup dia ada dua je. Kita mazhab kita tuan-tuan, dua, Ahlussunnah dua, neraka atau syurga, dua pilihan saja. Jangan kita duduk atas pagar. Dia kata saya syurga pun tak nak, neraka pun tak nak.
Yang ulama kita kata ni itu bahasa saja. Ada orang kata, ulama kita kata nak menggambarkan bahawa sangat dahsyatnya neraka. Kalau boleh, ya Allah, biarlah kamu tak bagi aku masuk syurga, tapi jangan bagi aku masuk neraka. Dia tak nak kepada neraka, berdahsyatnya neraka ni. Allah gambarkan kepada kita neraka ni dahsyat. Nabi pula gambar kepada kita, Nabi ni Allah dah demo kepada dia. Sebab tu Nabi ni, apabila Nabi cerita, dia akan feeling kepada kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana networking. Tuan-tuan cerita benda tuan-tuan tak pernah tengok, dia tak berapa feeling sangat. Nabi ni apabila dia cerita neraka pada kita, syurga pada kita, sentuhan yang dahsyat akan menyentuh hati, menyetak hati-hati orang yang mendengar. Kenapa? Kerana Allah demo kepada Nabi. Allah tunjuk Nabi, bawa Nabi, demo inilah dia neraka. Bukan Nabi masuk dan neraka, buat demo saja. Live Nabi tengok, inilah dia neraka. Dan orang-orang yang berada di neraka. Dan Nabi gambarkan dahsyatnya neraka, suara perkikan neraka itu. Nabi kata kalau siapa mendengar suara neraka, boleh gugur jantung dia. Dahsyat tak dahsyat. Jadi orang ni apabila dia dengar sahabat Nabi ni, dengar apa yang Nabi cerita, dia rasa dalam hati dia, sentap hati dia, sehingga dia kata, ya Allah, minta jauhlah daripada neraka. Kalaulah aku ni tak layak nak masuk syurga, ya Allah, kamu jangan letak aku dalam neraka. Nak letak di mana? Takkan nak letak di tengah. Maksudnya dia nak suruh letak dalam syurga juga. Tu kehebatan, kedahsyatan neraka. Jadi itu isu yang kita terjawab hari ni, tuan-tuan, pagi ni terjawab. Kalau orang tanya kita, tomohan yang dibuat oleh golongan-golongan firqah-firqah yang sesat mengatakan Allah Ta'ala ini berhajat kepada pahala, barulah boleh masuk syurga. Berhajat kepada dosa, barulah boleh masuk neraka. Sebab itu tuan-tuan, dalam neraka ini, orang yang tidak ada, orang yang banyak pahala, Allah boleh letak dia dalam neraka. Sepatutnya orang banyak pahala ini, kalau kita ikut kriteria asah, aku confirm akan berada di syurga. Belum tentu. Kerana itu asah saja. Tetapi Allah boleh handle, boleh urus kita mengikut kehendak dia. Dan orang yang banyak dosa, Allah boleh letakkan dalam syurga. Allah mencari. Sebab itulah tuan-tuan, boleh sikit iklan sikit. Sebab itulah antara sifat rahmat Allah. Ini poin dia tuan-tuan, poin dia. Kalau orang tanya kenapa Allah Ta'ala ni boleh, kenapa Allah Ta'ala nak meletakkan manusia dan syurga ini ikut sesuka hati dia. Ya, Allah Ta'ala ni dia akan menggunakan satu tiket tuan-tuan. Nama dia ialah rahmat. Allah masuk ke syurga ni tuan-tuan, bukan sebenar-benar, bukan kerana pahala kita, bukan. Tetapi kerana rahmat dia, kasih dia, sayang dia kepada hamba dia, dia akan letak di dalam syurga. Dia pilih. Maka kita ni tuan-tuan, kehidupan kita manusia di atas dunia ini, kita kena mencari, buatlah apa saja yang boleh menarik rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya, perbuatan kita ini Allah Ta'ala suka. Itu panggil rahmat. Allah, rahmat ni makna kasih sayang. Makna Allah suka. Apa saja tuan-tuan buat, buatlah kebaikan walaupun sekecil-kecil kebaikan. Kenapa? Kerana dia boleh menarik rahmat Allah Ta'ala. Jangan pandang kepada kecilnya, besarnya kebaikan, tetapi tuan-tuan pandanglah nilai yang ada pada kebaikan itu. Terkadang kebaikan tuan-tuan kecil sahaja, tetapi dengan sebab kebaikan yang kecil itu, Allah memandang tuan-tuan dengan pandangan rahmat, menjadikan asbab untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Mana contoh yang saya nak sebut? Proses Allah Ta'ala perkiraan kita. Allah Ta'ala dia kalau dia nak letak kita dalam syurga, dia akan cari kita ini, ada tak ada kita ini, sebab yang membolehkan untuk dia suka ataupun untuk rahmat dia, untuk dia letak dalam syurga. Disebut di dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, di awal kitab muka surat 3. Dalam membicarakan kelebihan dan besarnya status ilmu Allah Ta'ala ini, betapa besarnya ilmu Allah Ta'ala, nilai yang ada pada ilmu Allah Ta'ala ini besarnya, Allah gambarkan bagaimana proses Allah nak masukkan ke dalam syurga.
Apabila sipulan bisipulan ini Allah kira, ni di padang mahsyar kelak, perkiraan, orang panggil apa? Pahala dan dosa kita, perbuatan kita atas dunia, Allah kira satu persatu di padang mahsyar. Maka Allah cari kebaikan yang ada pada si fulan ini untuk melayakkan dia berada di syurga. Allah cek satu persatu. Apa yang digambarkan oleh ulama dan kitab Matlaq ini? Pertamanya, cek kebaikan. Cek kebaikan semua tidak ada. Lalu dia cek last sekali, apa yang dia cek? Ini checklist yang terakhir. Checklist yang terakhir, tuan-tuan, semua kebaikan dia tak ada buat. Tapi Allah nak kira juga dia. Kalau cincai memang tak kira dah. Ini antara setersetun orang yang Allah nak dia ini layak untuk masuk syurga, maka akan dikira checklist akhir. Apa checklist akhir? Perbuatan tidak ada. Allah Ta'ala kira dia ni, tanya, adakah dia pernah berada dalam majlis ilmu bersama para ulama? Sebab tajuk ini, tuan-tuan, dibincang dalam tajuk Fadailil Ilmi, kebesaran, kemuliaan, ketinggian standard ilmu syarak. Allah nak besarkan ilmu syarak, Allah cek dia pernah tak berada dalam majlis ilmu, kerana standard ilmu syarak itu sangat besar di sisi Allah. Kerana ilmu yang membicarakan diri dia, ilmu yang membicarakan sifat yang ada pada diri dia, ilmu yang membicarakan tentang apa dia, tentang syariat yang dia gubal. Itu besar standard. Maka tidak ada. Yang kedua pula, cek, adakah pernah dia berada dalam satu majlis makan bersama para ulama? Dia ambil kira juga. Tak pernah belajar dengan ulama, cuma singgah makan sekali nak ambil gambar aja. Bergambar dengan para ulama, posting, kononnya ingatkan mengaji lah. Ingatkan murid lah, para ulama. Rupanya tumpang gambar saja. Tak apa, rupanya tumpang gambar pun ada aura juga. Tapi ulama lah. Bukan ustaz dah. Ulama ni cerita ni. Tak ada. Last sekali, tuan-tuan. Last sekali. Tak pernah makan bersama orang yang membesarkan ilmu Allah Ta'ala. Tak pernah berada dalam majlis orang membesarkan ilmu Allah Ta'ala. Last sekali. Cek nama. Allah cari sampai kepada nama. Cuba tengok nama dia, adakah nama persamaan dengan para nabi, para ulama, para orang saleh, para orang baik. Nama dia apa? Itulah checklist yang terakhir. Nama, tuan-tuan. Sebab itulah nama kita pilih anak kita, cucu kita. Janganlah nama pelik-pelik. Bagilah nama ada imbas-imbas para ulama. Tak nak nama nabi pun. Tak nak nama Muhammad pun. Tapi ada nama para ulama. Tak kira lah ulama besar. Nama Syafi'i ke, nama Nawawi ke, nama Rafi'i ke, nama Ramli ke. Imam bapa saya selalu bertukar kan Imam Ramli dalam mazhab kita. Tahu. Apabila saya kata Imam Ramli rahimahullah, oh bapa ustaz lah tu. Bukan, nama je sama. Kalau kata Azhar, dia kata, oh Universiti Azhar. Dia tahu waktu je. Kata saya Azhar, oh ustaz belajar di Azhar. Nama saya Azhar, bukan saya belajar di Azhar. Kan dah popular sangat Universiti Azhar kan. Sebut Azhar, orang ingat belajar di Azhar. Bukan, saya tak belajar di Azhar. Dah saya nama Azhar dah. Itu nama tu. Hebat juga nama ni. Baru apabila nama dia pun tidak ada para ulama, maka Allah Ta'ala tak boleh mengambil mana-mana. Tak boleh mengambil sebab untuk Allah letakkan. Kenapa? Tidak ada sebab yang dia buat untuk magnet, untuk tarikan Allah. Sehingga Allah nak letak juga, kata ulama, Allah terpaksa menggunakan rahmat dia tanpa ada sebab. Kalau ada sebab, Allah menjadikan sebab itulah untuk masuk syurga. Tapi kalau tidak ada sebab, tapi Allah nak juga dia masuk syurga, maka Allah gunakan power dia. Aku masuk, walaupun tak ada sebab, masuk juga. Tapi kalaulah Allah nak masukkan, dia akan cari sebab. Dan kalaulah sebab pun tidak ada, maka kalau Allah nak masuk juga, dia akan masuk. Tapi kalaulah Allah Ta'ala tak nak masuk, tetap kita ke neraka, wal'ayadzubillah. Sambung tuan-tuan last sekali. Sebelum kita berhenti, 10.30 kita berhenti. Adapun dah baca.
dan tiada mengambil faedah atau benefit ia bagi dirinya dan bagi makhluknya pada segala perbuatannya perbuatan Allah dan segala hukumnya hukum Allah. Apa saja dia tetapkan, dia gubal hukum tuan bukan untuk diri dia. Ni dia akan bertemu di bawah tu, dia gubal hukum wajib solat. Maka bukanlah dijadikan nasi itu kerana ia mengambil faedah untuk bagi kita kenyang. Ini. Cuma dia panggil tuan-tuan, nasi dan segala benda, air, nasi dan sebagainya, Allah Ta'ala jadikan nasi itu bukan untuk mengambil faedah, benefit daripada nasi. Apa faedah nasi Allah buat? Untuk memberi kenyang kita. Nasi itu untuk kenyang kita. Allah Ta'ala buat. Maka adakah dia nak mengambil, dia buat nasi untuk dia ambil benefit daripada nasi untuk menyebabkan orang lain jadi kenyang? Tidak. Cuma secara asas, orang panggil adatnya, dia buat uruhnya, dia buat asbab. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita bercakap, dia ada dua dimensi, dua makna. Pertama dari sudut adat, yang kedua dari sudut hakikat. Tetapi kita ni kalau tanpa asas yang kemas, tanpa asas yang kukuh, kita nampak satu, tak nampak hakikat. Dia ada dua. Pertama, zahirnya nasi, dengan asbab Allah cipta nasi itu sebagai asbab untuk mengenyangkan kita. Yang kedua, yang sebenar-benar yang mengenyangkan kita bukan nasi, tetapi yang mengenyangkan kita perbuatan Allah, bukan perbuatan nasi. Allah mencipta kenyang itu untuk kita, bukan ada kaitan dengan nasi. Cuma adanya Allah mencipta asbab. Ini dia dah cerita, waja'alna likulli syai'in sababa. Allah Ta'ala mengatakan, aku mencipta suatu benda ini ada rahsia, ada sebab, ada hikmah. Dan sebab itulah, kalau manusia ini tak kenal Allah, dia akan mengenal asbab yang aku cipta tanpa mengenal Tuan asbab. Ini yang penting untuk kita belajar, supaya kita nampak dua-dua. Kita nampak makhluk Allah Ta'ala di hadapan, kita nampak siapa yang mencipta makhluk. Kita nampak asbab dan kita nampak siapa yang mencipta asbab. Tu Allah Ta'ala jelas. Tapi kita nak bahas tu tuan-tuan, kita faham Allah Ta'ala, perbuatan Allah, dia tidak mengambil sebarang benefit. Walaupun dia buat benda itu hanya untuk menjadi perantaraan, menjadi asbab. Secara adatnya, secara teknikalnya, orang nampak kenyang kerana nasi, orang nampak hilang haus kerana air, orang nampak sehat kerana ubat. Tetapi yang sebenar, Allah cipta benda itu, Allah yang buat. Perbuatan Allah kenyang, perbuatan Allah sembuh, perbuatan Allah hilangkan haus, perbuatan Allah bukan air. Kerana air itu Allah cipta asbab dan ada function, ada fungsi, ada manfaat, ada kebaikan air ini. Setiap benda Allah Ta'ala buat, Allah dah cerita, aku buat suatu benda di atas dunia ini, akan ada rahsia, akan ada manfaat, akan ada kebaikan untuk makhluk, bukan kebaikan untuk Allah. Macam kita cerita dululah, tak nak cerita dah sebab tu pernah cerita, yang kata kisah malaikat Israel yang Allah nak bagi job kat dia, nak lantik dia pangkat, nak beri pangkat yang besar. Pangkat apa? Pangkat Israel ni untuk mengambil nyawa seluruh makhluk. Dia tak nak terima jawatan tu. Kita pernah cerita kat tuan-tuan dulu kan. Jadi kenapa yang dia tak nak terima tu? Sebab dia nampak ni belum Allah cerita rahsia. Allah tak cerita rahsia sebab. Ini lahirnya. Macam mana Allah nak cerita, aku akan buat sebab. Apabila Israel menolak jawatan ini, lalu Allah tanya, kenapa tolak jawatan aku nak beri kepada kamu, jawatan Israel, jawatan mengambil nyawa. Dia kata, kalaulah aku terima ya Allah, nescaya seluruh makhluk Allah Ta'ala ini akan benci kepadaku. Kenapa? Kerana Israel ni rupanya dia tahu bahawa semua manusia ni tak suka mati. Israel. Dia kata, kalaulah aku ni tugas ambil nyawa, orang pakat benci padaku. Dia tak nak jawatan tu. Ni salah satu versi lah. Tapi ni bukan rekaan. Tuan-tuannya kata, ini merapu dah. Ini fakta. Dia menolak jawatan.
Apabila dia tolak jawatan, ni lahirlah Allah cerita, baru dia terima. Allah kata, mu jangan bimbang. Orang tak akan tahu siapa tukang ambil nyawa. Orang tak tahu Israel datang, tak tahu pun. Kalau tahu tu pun nasyid je. Bila Israel datang memanggil. Tu sikit nasyid je. Kalau tak ada nasyid tu, tak tahu lagi Israel datang memanggil. Jadi, Allah Ta'ala kata, aku akan jadikan asbab sehingga orang ataupun makhluk tak akan nampak siapa yang mengambil nyawa. Dia akan nampak asbab. Tuan-tuan, semalam pukul 12.30, kawan saya, classmate, muda lagi. Bayar saya lah. Tua lagi, tua. Rupanya kita pun berperasan. Nampak siri rupanya. Kawan dah mati. 12.30 tu, kawan seminggu tak. Dalam geruk sekolah kan ada geruk lah, sekolah-sekolah kan. Sebulan dah dia keluar geruk. Kita pun heran kenapa keluar, rupa nak mati. Semalam 12.30, dapat mesej, kawan sekelah meninggal dunia. Tanyalah, kita tanya, kenapa mati? Itu standard kita. Jantung. Mati tengah malam, tuan-tuan, jantung katanya. Sebab dia jantung. Tuan-tuan nampak tak? Kita akan tanya nak tahu asbab, kita tak tanya Israel datang ke? Walha bukan jantung. Israel datang. Israel datang ambil pukul 12.30. Tapi kita tak nampak tuan-tuan Israel. Tak ada siapa pun maki Israel. Tak ada siapa pun duk marah kat Israel. Semua pakat duk kata jantung, pakat kata kecil manis, gout, sakit tua. Kalau tak ada asbab tuan-tuan, dia kata tak tahu, mati mengejut. Tak nampak juga Israel. Tu Allah Ta'ala jadikan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, waja'alna likulli syai'in sababa, dan aku jadikan satu benda itu sebab. Orang tak nampak Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala lah yang akan memerintahkan Israel, lah beri tugas kepada Israel untuk mengambil nyawa kita. Itu dia panggil sebab. Dan lainnya, dan bukanlah dijadikan air itu untuk bagi kita faedah supaya kita hilang dahaga kita. Dan lainnya, dan bukan diwajibkan atas kita sembahyang itu kerana ia ambil faedah untuk beri kita masuk syurga. Ini yang kita sebut tadi. Bukan kerana Allah Ta'ala jadikan dia gubal hukum. Apa dia hukum? Wajib mendirikan salat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak beri pahala. Kenapa Allah nak beri pahala? Kerana Allah nak pahala itu supaya asbab nak masuk syurga. Itu asbab saja. Bukan makna Allah perintah, dia gubal undang-undang, dia suruh kita buat solat. Apabila kita buat solat, maka dengan sebab kita buat solat itulah masuk syurga. Bukan. Itu asbab sahaja. Orang tak pernah solat pun dia boleh letak dalam syurga. Dan orang yang solat tak pernah tinggal pun dia boleh letak dalam neraka. Itu berdasarkan kepada perbuatan dia. Macam mana? Sebab sahaja dia buat solat itu untuk apa? Untuk manusia. Dan bukan dijadikan jin dan manusia itu yang mengambil faedah untuk sembah mereka itu akan dia. Tetapi segala kejadian Allah dan segala hukumnya, hukum Allah itu mesti ada hikmahnya. Ada hikmah, ada rahsia, ada asbab. Dan kebetulannya bukanlah sia-sia. Bukan sia-sia. Firmanullah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya baca baris ni bukan berhenti. Tapi kalau berhenti jangan baca sebab ada setengah tu cara bacaan dia berhenti tapi dia hidupkan. Itu tak betul lah. Contoh, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'buduna. Itu tak betul lah. Ini wa ma khalaqtal jinna wal insa liya'buduna. Itu bacaan yang tidak tepat. Artinya
Tiada aku jadikan jin dan manusia melainkan, ini yang sebenar, penterjemahan yang sebenar. Kenapa apa? Melainkan ada hikmah ataupun rahsia, jadilah mereka itu menyembah akan daku. Rahsia, hikmah, asbab sahaja. Bukan dia nak benefit, suruh sembah dia. Di sini tepat perbahasan para ulama. Kalau kita faham, memang hakikat Allah jadikan manusia dengan jin untuk sembah dia, hakikat betul Allah mengambil benefit, maka Allah akan lemah. Kenapa? Kerana berapa ramai manusia tak sembah Allah. Berapa ramai jin, tuan-tuan, jin dan manusia, kita pernah cerita kepada tuan-tuan, kehidupan alam jin lebih ramai mereka daripada kita. Manusia ni pun dah ramai, tuan-tuan. Kehidupan manusia ni, bilangan manusia ni sudah ramai, tetapi bilangan jin paling ramai daripada manusia. Dan ramai pula jin ini, tuan-tuan. Kalaulah majoriti jin yang ramai ini, yang belum mati lagi ni, jin zaman Nabi Nuh masih hidup pada hari ini. Jangan tanya jin nama Nabi Muhammad. Jin nama Nabi Sulaiman pun masih hidup. Beratus tahun dia boleh hidup. Apabila dia hidup dan dia beranak, dia melahir sama kita. Kena subuh-subuh lah. Dia sama je konsep. Mati dia lambat, tetapi dia apa panggil apa? Beranak. Apa panggil melahir? Beranak kampung saya. Itu. Dia berkembang. Membiak. Kita ni membiak. Kalau kita ni orang jenis membiak tapi mati cepat. 60 mati dah, 40 mati dah. Jin tidak. Jin dia bukan hidup 100 tahun, bukan hidup 200 tahun, tapi ribuan tahun. Allah tahan dia daripada itu. Maka kata ulama, dia lebih ramai. Dan apabila dia lebih ramai, majoriti dia tidak menyembah Allah Ta'ala berbanding manusia, maka lemah Allah. Kerana Allah buat jin dan manusia untuk mengambil benefit. Apa benefit dia? Untuk sembah. Tiba-tiba ada orang yang tidak sembah dia, maka lemah Allah Ta'ala. Maka caranya bukan begitu. Yang sebenar Allah buat jin dan manusia ini hikmah saja. Rahsia dia, asbab dia nak sembah dia, supaya menyembah dia. Maka kalau ada orang yang tidak menyembah Allah Ta'ala, adakah lemah Allah? Allah tak lemah. Kerana dia bukan buat manusia ini semata-mata untuk menyembah manusia. Menyembah Allah Ta'ala. Cuma rahsia dia sahaja. Maka dalam ilmu akidah, dipanggil ada hikmah, jadilah mereka itu menyembah akan daku. Maka lan pada liya'buduna itu dipanggil lam sayrurah, bukan lam ta'lil. Ini orang belajar nahwu. Grammarnya, kalaulah kita faham lam tu liya'budu itu lam ta'lil, menyebabkan kita akan terjemah kerana. Apa tu penterjemahan tu penting untuk kita faham. Lam di situ sama ada lam kerana untuk benefit ataupun lam sayrurah untuk rahsia ataupun asbab. Dan tiada bersifat ia dengan mana-mana sifat yang baharu. Tidak ada sifat mana-mana bersifat dengan sifat baharu. Dan mustahil lawan mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu mumatsalatuhu lil hawadis. Artinya mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu pada zatnya. Ini yang kedua, tuan-tuan. Pertama dah settle. Pertama tu, formula pertama, ilmu hukum akal, sifir. Kita pernah sebut dulu. Jadi kita nak kenal Allah Ta'ala ini dengan perantaraan hukum akal. Akal kita akan tentu, akan decide. Apa yang akal kita tentu? Sifir hukum akal ni ada 3. Asas dia 2. Pertama apa? Pertamanya, mesti kita decide. Apabila kita ada ilmu, tuan-tuan, asas dia, maka akal kita nampak untuk decide apa yang kita tentu. Mesti Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat yang tak sama pada makhluk. Simple saja. Kita dah faham? Tak sama pada diri, tak sama pada ciri, tak sama pada perbuatan. Jadi lahirlah sifir rukun akal. Akal kita buat keputusan. Kita ni, tuan-tuan, akan ditanya oleh Allah Ta'ala keputusan. Itu saja. Apabila kita faham, maka fasihlah untuk kita jawab. Mana yang Allah Ta'ala tanya dalam bentuk macam mana? Allah bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa kamu nak hukum? Maksud, apa kamu nak sebut? Apa kamu nak decide? Maka kita pun decide, kita kata
mesti, ataupun dalam bahasa ilmiahnya wajib bagi Allah Ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Itu dia punya statement umum. Maknanya wajib dengan makna mesti. Mesti. Itu dia panggil keputusan. Nak lahirnya mesti, tuan-tuan, kita kena nampak di minda. Paulus kata mesti. Mesti Allah bersifat tak sama dengan makhluk, sama ada dari sudut diri dia, atau dari sudut ciri dia, atau dari sudut perbuatan dia tak sama dengan makhluk. Mesti. Confirm. Confident. Sebab kita dah nampak. Nampak apa? Tuan-tuan nampak macam mana tak sama dari sudut diri. Diri Allah bukan jirin, bukan jisin, bukan johafiri. Tuan-tuan dah nampak diri, ciri Allah. Sifat Allah. Sifat Allah bukan Arab. Tuan-tuan dah nampak perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Kerana perbuatan Allah jenisnya mengadakan suatu benda yang belum ada dan membinasakan suatu benda yang telah ada. Dan ciri perbuatan Allah tidak mengambil sebaran benefit apa yang dia buat. Titik. Itu saja. Maka yang kita, tuan-tuan, di sini formula kedua, sifir, kita panggil sifir. Sifir rukun akal yang kedua pula mustahil. Dah kita betul-betul nampak, betul-betul confident, betul-betul yakin mesti Allah tak sama dengan makhluk, maka kita nak nafi. Kita kena ada satu lagi benda, sifir yang kedua, tuan-tuan. Untuk apa? Untuk betul-betul nampak, betul-betul yakin makna mesti itu, kena ada satu lagi istilah mustahil. Mustahil, tak boleh terima akal nak kata Allah sama. Tu. Dia panggil mustahil ni, tuan-tuan. Mustahil ni lahirnya mesti tak sama Allah dengan makhluk. Tak boleh sama sekali-kali dengan makhluk. Maka kita nak nafi dalam bentuk sifir, hukum akal, dalam bentuk penafian mustahil. Bahasa kita panggil tak logik akal. Allah sama dengan makhluk. Kenapa? Kerana kita dah faham mesti Allah Ta'ala tak sama, maka kita kata Allah Ta'ala ni tak boleh sekali-kali sama. Itu dipanggil mustahil. Mustahil. Dan mustahil, benda yang dihukumkan oleh akal lah. Ni. Dan mustahil, lawan mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu mumasalatu lil hawadith. Artinya mustahil sama Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu pada zatnya dan pada segala sifatnya. Maknanya, makna mustahil bersamaan Allah ni bagi segala yang baharu ni apa dia? Tiada ada sesuatu benda yang menyamai Allah Ta'ala pada sedia kala. Mustahil sama Allah Ta'ala ni dengan sesuatu benda. Tak ada sesuatu benda. Sebutlah apa dia benda tu. Semua Allah Ta'ala tak sama. Tu dipanggil mustahil. Pada sedia kala, walaupun ketika tiada baharu, ketika makhluk belum ada, tu dipanggil sedia kala. Ketika makhluk belum ada, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Bukan tak sama sekarang waktu kita ada, tak. Waktu Allah Ta'ala belum cipta makhluk, zaman mungkin. Mungkin ni fasa Allah Ta'ala dah cipta alam, cipta baharu. Belum dia cipta baharu pun Allah Ta'ala tak sama. Dan selepas dia binasakan baharu pun Allah Ta'ala tak sama. Tu. Dan sentiasa, tu nisbah akan datang. Maka mustahil ia Allah Ta'ala jirim yang memenuhi 8 qadar zatnya. Yakni
Mustahil Allah Ta'ala itu jirin yang memenuhi lapan. Makna memenuhi lapan ni, bahasa dia tuan-tuan. Makna dia berhajat untuk kewujudannya. Tu berhajat kepada tempat untuk kewujudannya. Ataupun mengambil ruang untuk keberadaannya. Mustahil Allah tu jirin. Ni lahir istilah mustahil. Sebab dia mudah saja. Kita dah tahu Allah bukan jirin, maka switch saja ayat dia. Daripada Allah bukan jirin, tukar saja mustahil Allah jirin. Tak boleh kita nak kata Allah jirin. Itu makna mustahil. Kita dah faham Allah bukan jirin, maka nak guna ayat Allah ni tak akan sama dengan jirin, maka kita guna ayat mustahil ia jirin. Yang mengambil ruang qadar zatnya ini untuk kewujudan dirinya. Dan mustahil ia zat Allah Ta'ala jisim yang latif, yang lembut, yang halus, yang tiada memenuhi lapan seperti cahaya, dan zulmah kegelapan, dan seperti malaikah, jisim yang latif. Malaikat ni tuan-tuan, dia lagi halus cahaya daripada cahaya yang tuan-tuan nampak. Dia kejadian malaikat jadi halus, lagi halus. Sebab itu malaikat ni tuan-tuan, dia lebih halus daripada jin. Kita pernah cerita kat tuan-tuan kan, jin ni bukan jirim. Jirim ni tuan-tuan, dia beza. Jirim fizikal kita ni dipanggil jirim. Allah jadikan jirim ini, dia mengambil ruang qadar diri dia. Tuan-tuan letaklah di mana jirim, dia akan mengambil ruang qadar diri dia. Kalau saiz dia besar ni, dia akan mengambil ruang qadar ini saja. Itu jirim. Sebab itu jirim, dia konsep dia mengambil ruang, dia qadar dia tak boleh kalau tanpa ruang qadar dia, tak boleh. Sebab tu jadi pecah, jadi kemik, kerana dia akan masing-masing untuk mengambil ruang. Baik. Kalau jisim tuan-tuan yang halus, cahaya, termasuk jisim yang halus lah, cahaya. Kalau cahaya ni tuan-tuan, ada cahaya yang agak kasar seperti jin, dan ada cahaya yang lagi halus seperti malaikah, nur, malaikah. Jadi jin ni kejadian dia tuan-tuan, dia satu ruang, dia boleh berada banyak, ramai. Kalau kita guna ramai, kita dalam dewan ini hanya buat 60 orang saja. Tak boleh lebih daripada 60 saja. Apabila kita buat SOP penjarakan sosial, 60. Tak boleh 61, 62 tak boleh. Tetapi jin tuan-tuan, nak cerita, dia boleh bertindih-tindih. Tu cahaya. Ya. Dia boleh duduk rapat. Itu jin. Dan malaikat tuan-tuan lagi lembut. Dia punya cahaya dia punya kejadian dia lagi halus. Ruh ini, ruh memang Allah Ta'ala tak cerita kejadian dia. Wallahu a'lam. Memang ruh Allah Ta'ala tak cerita daripada apa. Cuma ada kata tu pandangan saja, tapi sebenar bukan. Ada pandangan kata nur, cahaya juga, itu bukan. Muktamadnya ruh Allah tak kita KIV. Kenapa? Kerana ruh Allah Ta'ala tak cerita proses Allah cerita macam mana dia cipta. Lain Allah cerita, jin Allah cerita, malaikat Allah cerita, tetapi ruh Allah Ta'ala tak cerita. Ada benda-benda lain macam kuman dan sebagainya yang halus-halus yang kita tak nampak tu dia makhluk. Makhluk. Tapi dia dalam bentuk, kalau dia sikit lama dia panggil, contohlah corona ni. Ya. Dia kerabat jin ke apa? Dia, ya. Itu yang kata makhluk yang dalam bentuk tak nampak. Makhluk ni tuan-tuan, ada makhluk, jin tu alam lain. Tu alam dia yang kita tak nampak sebab berbeza alam. Tetapi ada juga makhluk kita ni yang Allah cipta untuk kita. Alam yang sama seperti virus, kuman dan sebagainya, tu bakteria, tu tak nampak. Adakah dia bukan makhluk? Makhluk. Cuma dalam bentuk yang dia itu latif, halus, yang tak dapat dikesan. Tapi kewujudan dia diakui oleh kita. Macam roh, macam bakteria, virus dan sebagainya. Itu kewujudan dia tu diakui oleh kita walaupun tak nampak. Tak nampak itu pandangan biasa. Tapi kalau ada alat untuk kita melihat dia, contoh, ada juga
Manusia mampu mencipta alat untuk melihat. Sebab apa? Sebab kerana asasnya dia benda ada. Dia benda itu dipanggil benda yang maujud, benda yang ada, cuma tak boleh terih dengan panca indera saja. Macam corona virus. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Kita akan berhenti di tengah tu. Dan seperti malaikah. Dia unsur malaikah ni tuan-tuan, dia unsur cahaya. Sebab itulah tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan perasan tempat mudah nak teris malaikat ada ni tuan-tuan. Boleh teris malaikat ada, boleh teris. Tepat tak tepat lain cerita lah. Tapi dia punya formula biasanya. Tempat malaikat ada ni tuan-tuan. Tuan-tuan perhatilah di masjid, di surau, tempat pengajian, tempat baik, tuan-tuan tempat baca Quran, di rumah tuan-tuan banyakkan baca Quran, banyakkan perbuatan yang baik, malaikat rahmat akan turun. Sebab malaikat ni dia banyak jawatan. Sangat banyak. Malaikat ni kita tak mampu nak ingat dia punya jawatan, dia banyak sangat. Ada yang khusus untuk di rumah, yang Allah Ta'ala atur, tetapkan dia. Gerombongan ramainya malaikat untuk turun berada di rumah. Setiap rumah yang di dalamnya ada kebaikan. Bacaan Qurannya, kebaikannya, bacaan kitabnya dalam rumah. Malaikat ini selagi ada kebaikan, selagi itu dia kekal di dalam tempat itu. Memang itu job dia. Dia kena turun tempat-tempat yang ada kebaikan. Kalau rumah, dia panggil malaikat yang menurunkan rahmat. Rahmatkan kebaikan. Malaikat dia akan buat turun kebaikan. Maka tanda dia tuan-tuan, tanda tempat-tempat yang kebaikan ini. Tuan-tuan perasan tak kalau kita berada di masjid, tenang. Kita rasa tenang, kita rasa cool, kita rasa relax, kita rasa ceria, kita rasa happy. Keluar balik, stres. Siapa stres? Datanglah ke majlis pengajian. Duduk dalam majlis pengajian sangat tenang, sangat relax sehingga tertidur. Betapa tenangnya, betapa bahagianya, betapa cerianya. Sebab itu tuan-tuan biasa dengar kan? Ada satu, ramai, bukan seorang tuan-tuan, ramai yang konseling. Sekarang ni tuan-tuan, penyakit kita ni, orang tak ada penyakit ni, kita rasa okey. Tapi sebenarnya tuan-tuan perasan di luar sana, satu penyakit sekarang ni, yang dah bahaya, depression, stres. Bukan lagi penyakit 3 serangkai. Depression ni tuan-tuan ada bukan 2-3 orang tak. Ramai yang mengadu kat kaunselor, dia kata saya tak boleh tidur malam. Kenapa? Kenapa? Depression. Stres sangat. Macam-macam lah. Tak perlu ceritalah kenapa tu, kenapa isu tu. Tapi nak ceritanya, depression kemuncak. Apabila depression tuan-tuan, dia akan impak, dia akan membawa kepada kemurungan. Dan naik pemurungan. Kalau tak handle kemurungan, dia akan naik kepada mental. Naik mental. Jadi itu dia punya step-step dia. Jadi cara nak handle macam mana? Orang yang tak boleh tidur malam ni tuan-tuan, ajak dia ke kelas pengajian. Ada 2-3 kes saya dengar tuan-tuan, 2-3 kes daripada kaunselor. Dia kata seorang makcik ni, dia tak boleh tidur kerana depression. Dia hanya boleh tidur dalam kuliah saja. Dia boleh tidur dalam kuliah. Sebab tu orang penyakit macam ni tuan-tuan, ajaklah dia ke kelas pengajian. Suruh dia pergi surau, suruh dia datang kuliah pengajian. InsyaAllah dia boleh tidur lena dalam kelas pengajian. Sebab aura. Sebab apa? Sebab aura positif dalam kelas pengajian itu, di mana kita dapat cah positif yang boleh menenangkan jiwa kita, itu datangnya daripada para malaikah. Malaikah ni unsur dia tuan-tuan daripada cahaya, dan cahaya itu cahaya yang ada charge positif. Dan manusia ni tuan-tuan, fitrah manusia, Allah ciptakan kita ini, manusia ini, biologinya kita perlukan kepada cah positif. Sebab itu cah positif ini tuan-tuan datang dari secara semula jadi. Sebab tu antara cah positifnya dibekalkan oleh alam. Cahaya matahari dan alam tuan-tuan. Maksud alam ni apa? Tumbuh-tumbuhan, bukit, bukau, gunung, ganang. Sebab tu kenapa tuan-tuan pergi ke hutan, tuan-tuan rasa relax. Kenapa tuan-tuan? Kerana tuan-tuan sedang berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan.
Tuan-tuan tak sedar, kita sedang berinteraksi. Secara biologi, badan kita perlu kepada interaksi dengan unsur yang sama. Apa unsur yang sama, tuan-tuan? Tuan-tuan datang daripada tanah, unsur tanah. Maka tuan-tuan mesti berinteraksi dengan unsur yang sama. Tuan-tuan mesti berinteraksi dengan tanah dan dengan pokok-pokok kayu yang berasal daripada tanah. Sebab tu, untuk sehat, tuan-tuan, kena hilangkan, kurangkan stres. Jadi nak hilangkan stres tu, kena konsisten, tepat-tepat kebaikan. Di rumah pastikan ada cah-cah positif. Kena baca Quran banyak, baca kitab-kitab banyak. Kalau mula nak beletir je, buka kitab. Baik kita beletir kitab. Melekat turun. Dia duk maki tak tahu hala tu. Maki tak tahu hala, melekat lagi. Tukar, switch saja. Daripada nak maki benda tak dapat pahala, kita maki pun dah dapat pahala. Aku dah cakap dah, Allah Ta'ala ni bersifat qiyamu ta'ala nafsi. Tak nak dengar. Ni nak marah kat anak dia. Marah kat laki dia. Jomlah, dah cakap banyak kali dah. Jom kita sama-sama belajar. Dapat pahala ni. Baik beletir macam tu. Melekat pun turun. Ini beletir macam-macam. Lah haji ni apalah, cakap 3 kali tak nak dengar. Lepas tu lupa. Orang cakap kunci letak dalam bilik, dia pergi cari di luar. Ni stres isteri pun. Asyik kunci pun tanya isteri. Underwear pun tanya isteri. Towel pun tanya isteri. Manja sangat. Dek, mana towel dek? Dek, underwear abang kat mana? Tu butan janganlah tu. Butan tu naik kuali lah. Tu jangan tanya. Tanya hal lain tak apa, dia kata. Underwear pun tak apa, tanyalah ban. Jangan tanya butan macam Melayu. Itu memang terbanglah kuali. Itu suami nak bermanja. Dia tahu underwear dia simpan kat mana. Dia tahu towel simpan kat mana. Dia tahu kunci letak kat mana. Dia buat lupa. Nak kasih pahala. Jangan stres lah isteri ni. Dan isteri pula memang dia kena bercakap. Sebab dia apa dia dari segi motivasi, patah perkataan dia kan lebih banyak daripada orang lelaki. Dia kena bercakap seharian lebih banyak. Saya lupa dah angka motivasi. Kan ada kan angka. Orang lelaki ni, dia satu hari Allah Ta'ala beri patah perkataan dia. Apabila cukup, dia senyap dia diam. Maki ke apa, cakap dia diam je. Perempuan selagi tak habis vokal dalam diri dia dalam sehari, dia kena keluarkan. Jadi kita tak boleh, kita kena dengar lah. Kena jadi pendengar yang setia. Jadi kalau isteri tak membebel, stres laki pun. Dia bagi dia terapis. Isteri dia tu adalah terapi dia. Kalau isteri tak bercakap, bahaya. Dia kata sunyi hari ni. Bangkit-bangkit pagi, isteri diam. Bahaya. Kena bawa klinik dia tu. Dan mustahil ia jauhar firi. Kita berhenti sekat tu tuan. Tengok. Tengok sekejap kat mana nak. Okay. Dan seperti malaikat, dan mustahil ia jauhar firi, artinya suatu benda yang sangat halus. Okey, kita habiskan sikit. Sebab dia jauhar firi ada kaitan dengan jirim. Mustahil ia jauhar firi, artinya suatu benda yang sangat halus, ini atom, yang tidak menerima bahagi. Dan mustahil ia arab, iaitu sifat yang berubah-ubah. Wallahu a'lam. Maka itu arab tu dia nak cerita mustahil. Ciri Allah sama dengan ciri makhluk. Sifat Allah ini sama dengan sifat makhluk, mustahil. Maka dia detailkan. Ini mudah saja tuan-tuan, kita tak urai kerana kita dah urai awal tadi. Dia just switch ke istilah saja. Kalau tadi kita kata Allah bukan jirin, Allah bukan jisin, Allah bukan jauhar firi, settle. Satu makna Allah bukan, Allah tak sama dengan baharu. Maka penafian pula ditukar dengan bentuk mustahil. Mustahil Allah jirin, mustahil Allah jisin, mustahil Allah jauhar firi. Maka insya-Allah akan datang kita akan sambung makna yang kedua dalam bentuk mustahil. Makna yang kedua ni apa? Allah Ta'ala ni tak sama dengan sifat ataupun dengan arab. Allah Ta'ala tak sama, sifat Allah tak sama dengan arab. Ciri Allah tak sama dengan ciri makhluk. Maka bahasa dia, sifat Allah tak sama dengan arab. Maka tukar
Mustahil Allah ini Arab. InsyaAllah minggu depan. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan. InsyaAllah tuan-tuan, doktor akan update lah tuan-tuan punya jadual tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.